Assalamualaikum dan salam sejahtera, dan anda sedang menonton Agenda Awani secara langsung dari studio Awani di Bukit Kewangan, Kuala Lumpur. Malam ini saya dedikasikan diskusi ini kepada ratusan ribu pelajar lepasan SPM dan STPM yang masih lagi sudah mendapat kelulusan mereka beberapa minggu lalu, memikirkan ke mana hala tuju mereka. Itulah yang akan saya bincangkan malam ini, kerana kini selepas Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia untuk prasekolah hinggalah ke lepasan sekolah, kini kita ada khas untuk pengajian tinggi PPPMPT. Itu singkatannya kalau tengok nanti tajuk yang diterterakan di skrin, dan ia akan dilancarkan pada 7 April nanti. Sudah ada beberapa siri pembincangan di Astro Awani, tapi malam ni ada fokusnya pada dua jaluran yang saya nak tarik keluar. Yang pertamanya adalah bagaimana kita nak mencapai kecemerlangan dalam pelan ini, melalui pelan ini, dan satu lagi kita nak lihat kepada hasrat yang paling murni itu, iaitu melahirkan insan yang seimbang. Kerana kini ada tuntutan pihak industri nak modal insan dan sebagainya. Ada orang kata apa pula nak modal insan je lah. Tapi kita nak melampaui semua polemik itu dan melihat akhirnya kita mahukan suatu institusi pengajian tinggi seluruhnya di Malaysia yang apabila kita menghantar anak-anak kita ke sana, maka kita yakin mereka akan keluar dengan menjadi insan yang begitu kamil dan cemerlang. Dalam konteks itu, saya ingin memperkenalkan tamu saya. Yang paling hampir dengan saya adalah Profesor Madya Dr. Jaafar Jantan, Pengarah Bahagian Pengurusan Pembangunan Akademik ataupun BPPA, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kemudiannya di sana buat pertama kali bersama Agenda Awani Profesor Dr. Raha Abdul Rahim, Pengarah Bahagian Perancangan Kecemerlangan IPT, Institusi Pengajian Tinggi ataupun BPKI, Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih kerana datang, tahu hujan lebat, trafik sesak dan sebagainya. Tetapi akhirnya suatu pelan pembangunan yang begitu strategik sebelum ini pun ada, tetapi kali ini menjadi kesambungan dengan pelan pembangunan yang berada di muka sekolah. Kerana dahulu ada pernah dibincangkan di sini, universiti kata dah 11 tahun kat sekolah, tiba-tiba nak mengharap kita ubah semuanya. Lepas tu sekolah pula kata kita dah buat cantik 11 tahun, bagi kat universiti jadi macam tu. Jadi sekarang tidak ada alasan itu, keseragaman itu ada, dan saya nak tarik keluar, kalau boleh Prof. Madya dulu bermula, melahirkan insan cemerlang itu. Pelan pembangunan pendidikan seluruh dunia memperkatakan tentang perkara ini. Tetapi cabarannya adalah bagaimana nak melaksanakannya. Jadi dalam konteks itu, apa bezanya 2015 ke 2025 ini, dalam konteks pelan pembangunan ini, dalam konteks itu? Baik, pertamanya saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Astro Awani kerana telah memberikan peluang kepada Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai apakah dia pengisian bagi lonjakan-lonjakan yang kita hasratkan berlaku di antara tahun 2015 hingga tahun 2025. Apabila kita menyebut mengenai bidang pendidikan, terutamanya pendidikan negara, kalau kita nak melihat dan menjurus semula kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Namun demikian, sebelum saya nak merujuk kepada falsafah pendidikan kebangsaan, ini tujuan masuk universiti itu apa dia? Kita cerita mengenai pendidikan tinggi. Dan setiap pendidikan tinggi akan menyediakan program-program yang mana patutnya mampu untuk bagi para pelajar itu nanti merencana kehidupan mereka. Jadi bila kita sebut mengenai merencana kehidupan mereka, kita dapat menganggarkan bahawa berlaku perubahan. Dan perubahan ini kalau boleh menjurus kepada semua dimensi seseorang insan itu. Dimensi dari segi intelek, dimensi dari segi keupayaannya dalam menjalankan sesuatu dengan lebih tepat, dimensi perubahan diri itu sendiri. Negara mengharapkan dalam wawasan 2020 agar kedudukan sosial beretika dan bermoral. Jadi maknanya saudara Kamarul, apabila kita menceritakan mengenai apakah yang ada di dalam lonjakan 1 serta Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, pengajian pendidikan tinggi ini, kita ingin melihat kepada bagaimana boleh di universiti nanti kita dapat menghasilkan melalui program-program itu nanti setiap individu yang memang keluar daripada universiti, mereka ini seimbang. Maksud seimbang itu apa dia? Dalam PPPM, prasekolah hingga lepas menengah, memang dah ada 6 aspirasi murid. Bila kita lihat kepada aspirasi murid ni, kita kata yang seimbang itu sebelah kanannya adalah intelek, sebelah kirinya adalah akhlak. Dan kat tengah-tengah tu kita kata adalah perpaduan.
identiti kebangsaan, mewarisi kebudayaan negara serta mampu untuk meningkatkan nilai negara melalui kita ni, para pelajar kita nanti kita tengok ini orang Malaysia, ini adalah identiti Malaysia. Namun tidak lupa mereka ini mampu juga bersama-sama memimpin di dalam sebarang komuniti, hormat menghormati, mendengar segala pandangan yang diberikan, menggunakan intelek yang bersama-sama dipelajari di universiti untuk melonjakkan Prof, negara kalau di ini. sekolah tu mungkin rendah dan menengah tu lebih kurang 10-11 tahun. Tapi kalau di universiti 2, 3, adakah cukup masa itu dengan aspirasi yang begitu tinggi untuk dibentuk akhlak, ilmu dan perpaduan itu? Kita melihat kesinambungan. Jadi kesinambungan ini memang telah pun berlaku sewaktu mereka berada di sekolah menengah. Jadi apabila berlakunya transisi daripada menengah kepada peringkat pendidikan tinggi, kita melihat kesediaan itu sudah pun ada. Jadi saya sebut tadi perubahan amalan. Kalau seandainya amalan tidak berlaku dan perubahan ini tidak boleh berlaku sewaktu proses transisi sehinggalah 3 tahun, maka sukarlah bagi kita untuk membentuk insan di masa akan datang yang perlu membantu negara ini. 3 tahun memang masa yang pendek ya. Tetapi dengan penawaran program, dengan adanya sistem sokongan, dengan adanya tenaga pengajar yang mempunyai bakat serta kepercayaan dan kebolehan yang tinggi, kita mampu mengubahnya. Saya akan kembali ke situ, menarik itu. Kita letak premis dahulu. Tapi Prof. Dr. Rahal, sebelum kita rehat, semua itu melahirkan insan kami yang cemerlang ini memerlukan sistem, ekosistem yang cemerlang juga. Secara ringkas, sebelum kita rehat, nanti saya akan kembali lagi. Jadi harapan untuk lonjakan kecemerlangan itu. Okey, harapan untuk lonjakan kecemerlangan ni memanglah untuk sebagai satu cabaran juga kepada pihak IPT. Kerana kita mahukan kita punya ahli akademik ni sebagai bukan sahaja pendidik, tetapi pendidik yang berinspirasi, penyelidik yang cemerlang, dan juga kita nak juga mereka menjadi pemimpin yang bertransformasi. Jadi itu adalah itu laungannya, battle cry kata orang betul. Tapi saya nak bagi kepada macam mana nak buat tu, kerana baiklah saya pun pernah masuk universiti USM dan fokus utama pelajar sebagai pengguna perkhidmatan di IPT ini adalah saya nakkan sijil, saya nakkan ijazah sebagainya. Jadi bagaimana daripada fokus itu kita nak tarik fokus itu lebih besar supaya ada saya nak jadi insan yang lebih baik, saya nak belajar sepanjang hayat, ini hanya permulaan bukan pengakhiran dan sebagainya. Bagaimana sistem itu akan dilaksanakan dalam konteks itu? Adakah kurikulumnya akan diubah? Ko-kurikulumnya juga akan diubah? Sistem duduk menginap di desa siswa atau di luar itu diubah? Pergerakan dalam kampus, hubungan di antara tutor dan pensyarah dengan pelajar, bagaimana akan direncanakan? Saya seronok perkara ini kerana saya rasa ini lonjakan penting untuk negara. Itu sama-sama kita bincangkan selepas ini. Selepas ini, graduan-graduan yang keluar dari pendidikan tinggi di Malaysia, dia ada etika dan rohani yang baik, dia ada kemahiran untuk memimpin, dia mempunyai identiti kebangsaan yang utuh, dia ada kemahiran bahasa, sekurang-kurangnya 2 bahasa yang memang cekap, tak perlu dipersoalkan. Dia ada kemahiran untuk berfikir, kalau ada krisis dan sebagainya, dia boleh mengatasinya. Dan dia ada ilmu untuk sepanjang hayat, bukan berakhir dengan hanya mengambil sekeping ijazah. Dalam konteks itu, saya nak mula dengan Profesor Dr. Rahal dahulu. Bagaimana kita nak mengasas kecemerlangan ini, kerana kita tahu kekangan sekarang ini, kerana tumpuannya lebih kepada mendapatkan ijazah, diploma, sarjana dan sebagainya. Dan fokus untuk seimbang atau tidak tu bagi pelajar mungkin agak sukar untuk kita tafsirkan di situ. Tapi bagaimana kali ini kecemerlangan itu akan dilambangkan dalam fakulti ke, ataupun dengan mentor-mentor yang diberikan ke, atau diberikan lebih masa dan insentif untuk dimentorkan, atau bagaimana? Terima kasih. Soalan tu memang baiklah. Sebenarnya memang kita berwawasan untuk melihat kepada bagaimana kita nak menghasilkan pelajar yang cemerlang.
of course asasnya ialah juga kepada pensyarah-pensyarah Okey. dan juga ilmuwan-ilmuwan yang berada di IPT yang mesti cemerlang. Bakat ni yang kita kata di sini sebenarnya untuk mencetuskan bakat pelajar cemerlang mesti kesarjanaan dia cemerlang. Ya. So kepercayaannya ialah kalau you cemerlang, you akan menarik lagi kecemerlangan. Okey. Sama ada bakat lain mahupun pelajar. Prof, saya nak ambil peluang malam ini untuk bagi terus panduan kepada, kerana hampir 500,000 juta mereka yang mencari-cari tempat nak pergi belajar sekarang ni, termasuk kali 2 dengan ibu bapa mereka secara peratur. Itu 1 juta lebih orang di Malaysia. Maknanya, kalau saya tafsirkan dalam pemahaman layman atau orang biasa, kalau saya nak pilih di mana saya nak belajar, bukan saya pilih atas nama universiti, tetapi ilmu apa saya nak belajar. Kalau saya nak belajar ilmu geofizik misalnya, siapa pakar geofizik di Malaysia ni? Di mana fakulti yang dia berada? Di mana boleh saya berjumpa dengan dia supaya saya nak belajar dalam kelas dia? Bukan lagi, UM lah. Universiti ni tak pernah dengar pun dekat Utara ni, macam mana saya nak masuk? Tidakkah itu idealnya menjadi aspirasi yang kita mahukan, kerana ilmu itu dicari mengikut bakat dan kepakaran yang ada. Betul tu. Sebenarnya dalam PPPM PT ni yang baru ni, melihat kepada lonjakan, kita akan memfokus kepada meminta IPT melalui autonomi yang akan diberi secara berpagak ataupun secara mengikut kepada kemampuan. Di mana kita hendak kepada IPT itu memikirkan kecemerlangan masing-masing. So di sini kita lihat bahawa pihak kementerian juga mempunyai plan, strategi, di mana kita akan bukan sahaja melihat kepada kecemerlangan institusi. Macam tadi Saudara Kamaru kata, kan kita kata UM, cemerlang as a whole. Tapi if you notice, kalau kita tengok lagi dalam, setiap universiti, setiap IPT di Malaysia ni mempunyai kecemerlangan sendiri. Dan juga mempunyai tujahan-tujahan yang cemerlang sendiri. Maka ini kita akan wawarkan dan juga berkongsi dengan potensial-potensial pelajar kita ni, di mana mereka boleh membuat pilihan. For example, environmental science. Di sini sebenarnya USM adalah dia dalam bidang tu nombor 28 di dunia. Pasal dia lestari. Memang fokusnya. Jadi kita boleh lihat di situ. So mungkin di situ para pelajar dan ibu bapa mungkin kurang mengetahuinya. Jadi mungkin kita akan lebih war-warkan lagi lah. Saya nak bagi lingkungan itu kembali kepada Profesor Madya Dr. Jaafar dalam konteks itu, kerana fokus pelajar memasuki universiti itu maknanya juga perlu bermula dengan betul. Kalau fokusnya untuk mendapatkan pekerjaan, maka susahlah. Tapi kalau untuk membina kepakaran, untuk mendapatkan ilmu dalam bidang ini supaya boleh berjasa, kemudiannya baru memikirkan insentif diri misalnya. Jadi itu idealnya. Tapi macam mana nak laksanakan? Sistem orientasi saja tidak cukup untuk menanamkan bakat itu, saya rasa. Soalan yang begitu mencabar untuk dijawab. Bagaimana untuk melaksanakan agar memastikan bahawa warga yang telah masuk ke institusi pendidikan tinggi ini mempunyai minda yang berbeza terhadap masa depan mereka. Dalam PPPM-PT ini, perkara-perkara yang kita cuba ubah adalah satu dari segi pembinaan dan reka bentuk kurikulum itu sendiri. Kalau sebelum ini kita dok cerita kurikulum itu dibentuk berdasarkan kepada topik-topik, setelah tawaran program itu diberikan, topik-topik yang mana disusun semester 1, semester 2, kau ambil kursus ini, topik ini perlu. Namun apabila kita melihat kepada pensusunan semula, pemahaman perlu juga difokuskan oleh tenaga pengajar terhadap hasil. Jadi dalam mereka bentuk sesuatu kurikulum, kita kata adanya hasil pembelajaran selepas dia tamat sesuatu program yang dilalui boleh olehnya. diukur terus kepada kertas. Maknanya kalau semester ni ambil kertas ni, pada hujung semester ni apa yang dia dapat sebenarnya? Sepatutnya setiap satu kursus yang ditawarkan itu sebenarnya membantu kepada pencapaian pembangunan seseorang individu. Jadi contohnya kita kata untuk identiti kebangsaan. Dalam manakah kursus-kursus di dalam suatu program akan membantu dia supaya dia mampu untuk menjadi dan bangga untuk menjadi seorang warga Malaysia. Dalam segi kita kata pula dari segi pembinaan kritikal. Mampukah mereka apabila diberikan sesuatu senario ini berfikir secara kritikal? Boleh tak kursus-kursus di dalam program itu membantu mereka? Banyak mana kursus, tahap mana kedalaman mereka? Kita tahu di universiti pun sebenarnya dia tak macam sekolah, kerana dia ada tutorial dan sebagainya, tidak hanya mencatat apa yang diberikan di depan, tetapi bagaimana nak majukan itu lagi, kerana kita mahu tukar
Kalau dahulu pelajar di awal semester kertas apa yang paling senang untuk dapat A, kita nak tukar itu kepada ilmu tu ilmu yang paling dikenaki sekarang ni, dewasa ini di luar sana. Kalau kita ada ilmu ni bagus. Bagaimana kita nak hubungkan kedua itu? Kita perlu berpaksi pada realiti, kerana tuntutan sekarang itu tentunya individu itu juga memikirkan diri mereka ketika keluar nanti. Tapi bagaimana nak kahwinkan kehendak-kehendak itu, kecemerlangan dan pemikiran kritikal. Selepas ini saya bincangkan itu kerana mungkin jawapannya tidak hanya terletak pada kertas yang diambil, aktiviti yang dibuat, tetapi pendekatan universiti itu secara menyeluruh dan di mana universiti itu berperanan dalam masyarakat selepas ini. Saya ingin berkongsi pengalaman mengendalikan diskusi-diskusi di Awani ini. Kan kita sentiasa mengikut yang terkini. Contohnya apabila cuba mencari jawapan ke mana perginya pesawat MH370 itu, sukar untuk kita terus berhadapan dengan mereka yang berada dan memegang teknologi seperti Inmarsat, Boeing dan sebagainya, tetapi dengan bantuan pakar-pakar. Dan saya ingin memberikan penghargaan kepada pakar yang membantu mengira melalui maklumat yang ada. Mereka dari UPM misalnya tentang komunikasi satelit dan sebagainya, membolehkan kita memahami perkara yang terbaru dikeluarkan dalam jurnal-jurnal di barat, tapi memberi makna pada apa yang berlaku di sini. Itu contoh bagaimana jangan hakimi universiti negara hanya daripada persepsi lama, tapi tengok kepada kepakaran yang sudah dibina dan kini ada dan wujud. Dalam konteks itu yang saya bagi kepada Profesor Dr. Raha dalam konteks ini, bagaimana boleh kita menyerlahkan lagi kepakaran ilmuwan yang ada supaya jika mereka terus relevan dalam kehidupan seharian masyarakat. Contohnya apabila isu kalau tak pun MH370, banjir, segala yang mendepani masyarakat dan mereka menyumbangkan idea kepakaran dan ilmu, tentunya itu antara cara untuk memberikan peluang kepada masyarakat memilih itulah apa yang saya nak lakukan. Ya, saya memang pihak KPM, kami memang faham pada masalah ini. Sebab biasa dikatakan bahawa pensyarah-pensyarah ni hanya berada di Menara Gading. Maknanya kesarjanaan ilmu tu cuma duduk di dalam Menara Gading saja. Jadi dengan PPPM PT ini, kita akan cuba mengutarakan konsep di mana ada quadruple helix. Quadruple helix tu ialah di mana akademia, industri, government dan juga kerajaan dan juga masyarakat mesti bersatu. Maknanya apa-apa ilmu, kesarjanaan ilmu yang keluar daripada universiti, daripada IPT, haruslah juga selain daripada menjadi sarjana keilmuan, penyelidik-penyelidik kita, pendidik-pendidik kita mesti juga mempunyai konsep untuk penyelesai masalah. Menjadi penyelesai masalah kepada industri dan masyarakat. Jadi di situ boleh menjadi titik tolak di mana teknologi daripada universiti akan digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah industri dan masyarakat. Seperti banjir tadi tu kan. Prof. Maya Jaafar, bagaimana kita nak lakukan itu dalam kehidupan seharian? Kerana kita tahu universiti kita terbina dengan konsep di mana temboknya tinggi, pagarnya berkawat, pintu masuknya ada pengawal keselamatan. Bagus-baguslah ada kebaikannya. Tapi antara kekurangannya adalah ia secara fizikalnya sudah pun menjarakkan masyarakat dengan Menara Gading. Bagaimana kita sekarang melalui pelaksanaan ini selama 10 tahun, kita nak rapatkan. Salah satu yang saya nampak terbina ke dalam pelan ini adalah 10% daripada ahli fakulti itu datangnya daripada kepakaran luar. Okey. Saya sebelum menyentuh mengenai kepakaran luar ni, kita nak melihat kepada pembentukan dan mereka bentuk kurikulum itu sendiri, yang mana di dalam PPPMPT ni kita nak menggalakkan agar adanya program such as 3+1 ataupun 2+2. Yang mana kita nak kalau boleh program ini melibatkan pelajar dengan komuniti. Mereka mampu diberikan peluang untuk buat service learning contohnya. Dan dengan adanya service learning, community based learning, jadi bila kita ada program 2 tahun di kampus, 2 tahun lagi adalah mereka bergabung dengan masyarakat untuk membantu penyelesaian masalah. Jadi dalam masalah ini kita kata masalah yang praktikal. Orang kampung contohnya nak perlukan sumber air yang bersih, ataupun kita kata tenaga elektrik diperlukan di sebuah kawasan. Jadi program yang mana melibatkan
engineering, physics, chemistry, boleh sama-sama membantu. Adakah kita bergantung pada fakulti itu ataupun ini perlu dibentuk pada peringkat pengurusan universiti itu untuk menggabung? Kerana mungkin macam banjir, bukan hanya satu fakulti. Ada kejuruteraan, ada sains biologi, ada sains samudera misalnya. Memang sangat kita menggalakkan program yang mana merentasi fakulti. Jadi dari segi mengambil tenaga pengajar daripada luar 10% yang disebut tadi itu, memang kita sekarang ini memang amat menggalakkan pihak industri sama-sama terlibat di dalam proses. Bukan sahaja mereka bentuk kurikulum daripada hari pertama kurikulum itu tidak dibentuk, tetapi dari segi penyampaian. Untuk melibatkan mereka, sekurang-kurangnya para pelajar ini berpeluang untuk bersama-sama mereka yang telah berjaya. Okey. Prof Raha, saya nak masuk dari aspek bila 10% dari luar ni masuk. Nama seperti Tan Sri Tony Fernandez pun disebut dan sebagainya. Tan Sri Azman. Apabila mereka masuk, tidakkah nanti akan ada perlagaan idea itu? Dan bagaimana ekosistem baru ini akan menghargai perlagaan itu? Kerana kalau tidak diuruskan, dia akan jadi perkara lain. Tapi sebenarnya itu yang kita mahukan, supaya tidak hanya kurikulum itu kekal statik tapi berubah mengikut kehendak zaman. Dan perkara di kurun ke-21 itu berubah dengan lebih pantas. Ya, sebenarnya memang benar. Kita memang perlukan kepada mobiliti bakat, di mana bukan sahaja kita nak hantar kita punya penyelidik dan pendidik ni keluar untuk mendalami lagi ilmu di luar dan bawa balik ke sini, ke Malaysia. Tetapi kita juga tahu, sedar bahawa kita ada bakat-bakat yang sedia ada. For example, mungkin Cik Kamaru sendiri, kita boleh jemput untuk sharing of experience. Sharing of experience di mana bakat daripada luar, daripada industri, daripada even daripada kerajaan yang pembuat pembikin-pembikin polisi. Now, the ecosystem itself, kita memberi autonomi kepada universiti ini untuk membuatkan laluan kerjaya pelbagai. Ini saya nak tekankan di sinilah. Di mana laluan kerjaya pelbagai ini akan menekankan kepada 4. Satu ialah pendidik, di mana pensyarah ini adalah seorang pendidik, ataupun penyelidik, menekankan kepada pengamal profesional dan juga kepada pentadbir akademik. Jadi kalau kita kadang-kadang ialah manusia biasa, kadang-kadang kita cuma boleh pakar dalam satu je, penyelidik yang hebat. Tapi yang lain-lain tu kita tak boleh tinggalkan sebab kita jadi pengajar di bukanlah universiti. harap penyelidik tu jadi usahawan, dia juga kena jadi dekan dan sebagainya. Itu kita akan bincangkan di hari yang lain. Itu saja masa yang ada untuk malam ini. Terima kasih banyak kepada Profesor Mat Dia dan Profesor. Terima kasih kepada anda. Hantarkan pandangan anda sendiri. Jika diskusi ini memeningkan lagi kepada mereka yang nak memilih kursus, tak apa, itu bagus kerana maknanya ada carian ilmu yang lebih lagi. Hantarkan kepada saya akan panjangkan kepada dua tokoh kita ini untuk mungkin didiskusikan dengan lebih lanjut kepada pelbagai platform yang Astro Awal ini ada, Facebook, Twitter, YouTube dan sebagainya. Dan anda juga boleh terus mengikuti nanti pelancaran secara langsung pelan pembangunan ini pada 7 April nanti. Sekian, selamat malam, terima kasih, jumpa lagi.